dia tak boleh nak tarik. Dia kata dia tak kena dengan senjata ni. Try tak boleh, try tak boleh. Saya kata dah lah, tak boleh, jangan try lah. Kita meletup, kita tiga-tiga jalan. Jadi kita bila dah proses kepercayaan, kita dah macam kita dah rasa dia ni hebat, kita merasakan dia macam idola pun ada kan. Sebab kita rasa macam nak jadi macam dia pun ada kan. Lepas tu dapat arahan yang terbaru daripada Amin ketika itu, tembak batu cliff. Jadi dia orang pergi tembak batu cliff, mujur tak kena orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi hari ini, kita bersama dengan Tuan Khairul Anwar M. Arifin, yang merupakan anggota kumpulan Al-Ma'unah, bekas anggota sebenarnya, dalam kejadian yang menggemparkan negara dan juga dunia satu ketika dahulu, berlaku sekitar Julai tahun 2000. Ketika itu kita sama-sama berusia 24 tahun. Itu sebaya. Baik, Tuan Khairul, ramai yang mungkin tertanya-tanya macam mana senang terpengaruh dengan fahaman Al-Ma'unah ketika itu. Ramai orang yang takkan senang-senang je kot, kan takkan tak tahu tentang perancangan mereka. Silakan Tuan Khairul nak jelaskan hari ini. Soalan ni sebenarnya banyak ditanyakan kepada rakyat. Kenapa mudah sangat terpengaruh? Sebenarnya dia ada proses. Kalau ikutkan pada peringkat awal, saya rasa siapa saja yang kalau ada minat yang sama, contoh kalau mungkin FBI minat silat contoh, masuk menyertai persatuan atas dasar minat untuk menyertai persatuan. Jadi bila sudah menyertai, dia ada satu proses. Saya susun proses tu. Kalau kita bercerita tentang ta'assub kan, kita bercerita tentang ta'assub, dia ada proses. Kalau bahasa sekarang, saya lebih suka menggunakan nama hipnosis. Hipnosis. Panggil fenomena hipnosis. Atau kalau bahasa kita, bahasa Arab dia ta'assub lah. Kenapa? Apa itu hipnosis? Kadang orang kaitkan hipnosis dengan pukau. Pukau, betul. Implikasi natijah yang terjadi selepas orang yang terhipnosis atau orang yang terpukau, maka dia akan follow apa saja yang diberikan saranan. Dia akan ikut. Cuma hipnosis dan pukau adalah dua perkara yang berbeza. Hipnosis adalah satu proses, ada jalan kerja untuk memastikan bahawa orang yang dihipnosis follow apa yang dia cakap. Pukau pula, jalan prosesnya singkat. Dia menggunakan perantara jin. Jadi proses hipnosis, saya meletakkan nama hipnosis lah, nama moden lah. Kalau rasa mungkin tak selesa, kita letak asuk lah. Dia ada beberapa proses untuk mencapai satu tahap bahawa seseorang tu akan mengikut apa yang diarahkan tanpa banyak bicara. Pertamanya, dia perlu proses pengenalan. Ada proses pengenalan. Kerana proses pengenalan adalah proses untuk menarik minat. Proses pengenalan ni lebih kepada proses mengumpul pengikut ataupun menarik pengikut yang sama minat. Baru dapat dikumpulkan. Kalau tak, mana boleh nak cari. Betul. Ini kan? Betul. Jadi apa yang berlaku pada situasi saya ialah kita memang minat silat. Dan gurunya yang kita nak ikut pun guru silat. Jadi secara tak langsung kita mudah menyertai, memasuki persatuan dia kerana atas minat. Minat yang sama. Baik, dalam proses pengenalan tu biasanya terkait tentang kalau silat lah. Kalau kata contoh apa yang berlaku di Terengganu Ayah Pin dulu kan, macam mana dia ada pengikut. Dia asalnya kerana perbuatan. Seterusnya proses yang kedua, saya letakkan proses membina kepercayaan. Apabila kita sudah menyertai, jadi tugas orang yang berpengaruh, orang yang nak menghipnosis, nak memastikan bahawa dia punya subjek tu akan ikut dia akan bina kepercayaan. Jadi kepercayaan yang dia bina tu mungkin atas kelebihan yang ada pada dia. Dia masa tu dia boleh merawat. Dia boleh merawat, dia boleh berdialog dengan jin yang ada dalam tubuh tu, antara kelebihan-kelebihan dia. Dan dia boleh membaca isi hati kita. Jadi perkara-perkara tu menarik kita. Dia ni hebat lah. Kasyaf lah. Macam kasyaf, betul. Lepas tu kita rasa dia ni bukan cara-cara orang ni. Mana dia boleh ada ilmu-ilmu yang kata agak mencari adat. Betul. Kan? Jadi apabila sudah terbina hubungan, adanya kepercayaan kita kepada dia, masa itulah dia perlu memainkan peranan. Mana dia perlu ada rasa empati, simpati dengan orang, dengan subjek tu, supaya ada bina rasa adik-beradik, macam keluarga. Itu penting. Macam Tuan Khairul sendiri, dalam semasa menganggotai Al-Ma'unah, berapa lama proses itu dilakukan? Kalau ikut saya sertai Ma'unah, tempoh dah setahun tu lah. Setahun tu setahun. Setahun tu dah boleh macam-macam dah terpengaruh kan sebenarnya. Jadi kita bila dah proses kepercayaan, kita dah rasa dia ni hebat. Kita merasakan dia macam idola pun ada kan. Sebab kita rasa macam nak jadi macam dia pun ada kan. Mana kita ni lebih kepada ta'assub individu lah. Kita dah ta'assub pada diri dia.
batang tubuh dia kita dah jadi tasu. Jadi masa itulah orang yang menghipnosis pada subjek tadi akan memasukkan proses saranan. Okey. Saranan ni masukkan proses saranan tu lah kita akan follow apa yang disarankan. Allah. Sebab proses tu kita dah percaya ke dia. Senang mudah. Saya nak ambil contoh, kita jumpa doktor lah. Betul. Kan ada berlaku proses pengenalan tu berlaku. Proses kepercayaan tu berlaku. Jadi apabila kepercayaan kita dengan doktor sudah terjalin kuat, kita percaya doktor berdasarkan atas pengalaman dia, kelayakan dia. Jadi apa yang dia suruh kita mesti ikut. Kita tak bersoal kan? Tak bersoal. Makan ubat sehari 2 biji sehari, kita ikut. Follow. Dia. Tu saranan. Makna saranan tu dia akan follow tanpa banyak bicara. Jadi apabila proses saranan berlaku, tu dia masukkan ikut. Dia kata taat pada guru selagi guru taat pada Allah dan Rasul. Mana anak apa yang anak suruh hantar ni bukan sia-sia. Ada hikmah dia. Nanti anak akan jelaskan. Jadi kita akan follow. Selepas dia mengisytiharkan jihad, anak isytihar jihad, kita lawan tentang kerajaan, amanah sudah terbagi kepada 3 kumpulan. Ya. Sebenarnya dalam ke atas tu tak nampak. Ini apabila di penjara kami bincang sama-sama, rupanya orang ni pandangannya begini. Rupa orang ni pandangannya begini. Oh, saya dah nampak mana terbagi kepada 3 kumpulan. Ada yang masih taat jugalah. Masa tu dah masuk penjara dah tak ada lah. Jadi apa yang disarankan, dia merasakan matlamat yang dia buat tu betul, jadi follow. Jadi macam saya dah nampak macam banyak tak kena, saya mula mencari jalan untuk menjauhkan diri atau nak keluar dari kumpulan tu. Golongan ketiga, dia nampak dia terus tolak. Ni tak betul lah. Tak nak ikut lah. Itulah pada keadaan proses ya. pengaruh tu tadi. Okey. Ada satu perkara yang saya nak tanya tapi tak sempat dekat konti. Momen ketika ditangkap. Macam apa? Bila ia berlaku dan macam mana kejadian itu, boleh ceritakan semula? Okey, apabila saya diarahkan untuk isytihar jihad di internet, kemudian diarahkan 2 orang lagi untuk melaksanakan tembakan ke 2 tempat. Asalnya 2 tempat je. Kilang dan diarahkan untuk tembak tu. Sebenarnya saya pada peringkat permulaan saya ikut juga. Saya ikut. Masa nak tembak, dia berhenti kat tepi Federal Highway tau. Yang belakang saya duduk sebagai sebelah pemandu. Yang belakang tu seorang dia pandai mengendalikan senjata sebab dia bekas rotu di UiTM. Jadi dia tahu lah pakai. Masa dia nak tembak tu, tak boleh. Okey. Tak boleh tarik. Dia tak boleh nak tarik. Dia kata dia tak kena dengan senjata ni. Okey. Try tak boleh, try tak boleh. Saya kata dah lah, tak boleh, jangan try lah. Kan meletup kita 3 jalan. Yang pemandu ni kata tak apa Syekh. Kalau kita 3 jalan kita syahid. Oh, dia kata syahid gitu. Dia kata pemandu ni semangat ni macam ni, orang kuat dia tu apa kan. Saya kata okay, kita tak, jangan buat lah sebab dah tak boleh nak guna. Saya kata mungkin senjata terosak gitu kan. Okey nak balik ke pejabat. Rupanya yang seorang ni yang pandai guna ni, dia repair. Saya pun dah tertidur penat. Dia kejut saya, dia kata, oh senjata ni okey boleh pakai. Dia dah repair. Jom kita pergi. Allah, elok pula dah mati saya kan. Akhirnya saya mencari alasan. Saya cakap dengan dia, okey macam ni, kita pergi 2 kereta. Sebab Ana ni cakap saya bahasakan dia anak lah. Ana nak isytihar kat internet. Hantar pergi, kena buat lah. Lepas tu hantar kita berpisah lah. Ana ada tugas, Anta pun ada tugas. Jadi kami berpisah lah. Perkembangan pasal meletupnya saya tahu daripada maklumat dia telefon. Dan saya nampak apa dia bilang tu blackout. Rupanya kena jana kuasa. Kemudian yang kedua, dia punya misi kedua untuk tembak ke, saya dah tak ikut dah. Dan saya dapat maklumat masa tu dah dalam soal siasat lah. Saya tahu, saya punya penyawa siasat polis beritahu kata tak meletup. Lepas tu dapat arahan yang terbaru daripada Amin ketika itu, tembak batu kif. Jadi dia orang pergi tembak batu kif, mujur tak kena orang, kena tandas kuil. Tapi kalau kena orang mati ada melibatkan nyawa, saya tak dapat bayang macam mana. Jadi tu saya dah terpisah dengan dia orang. Jadi saya berada di luar bersama dengan sahabat saya, kawan baik lah. Bersama dengan dia duk pergi ikut dia ni buat kerja, buat repair komputer. Ikut dia sampai pergi rumah customer tu cerita, oh dahsyat Maunah ni, boleh masuk camp apa semua kan. Dia tak tahu kita yang pergi masuk lah. Jadi dalam beberapa hari di luar, saya mengikuti perkembangan sahabat-sahabat yang ada di Bukit Jenali. Tengok paper semua dah, muka pertama, muka kedua, muka ketiga, semua cerita Maunah ya. Akhirnya hari Khamis kalau tak silap lah, saya cakap dengan kawan saya tak balik rumah tau. Saya tidur sama kawan. Saya rasa tak sedap hati nak balik rumah. Jadi hari Khamis tu saya kata, tolong hantar aku balik rumah lah. Aku nak ambil beberapa barang lah.
Kadang hati saya kata mesti rumah kena geledah, kena serbu dengan polis nanti. Jadi saya nak ambil barang-barang berkaitan dengan bangunan, saya dah bawa keluar. Balik rumah hari Khamis, rupanya rumah saya dah geledah. Saya masuk bilik, dah bersepah bilik lah. Saya tanya adik saya, adik kenapa bilik bersepah? Dia kata polis dah datang semalam, dah geledah rumah. Kata saya tak tunggu, saya keluar, saya kawan saya, jom nak. Saya rasa mungkin polis pun dah intip kan. Dalam masa berbolak balik, saya fikir nak lari mana. Saya kata nak lari mana, nak lari luar negara, duit gaji pun tak dapat lagi, baru dapat kerja. Nak gantung pada gaji pun gaji tak cukup apa semua. Akhirnya saya cakap dengan kawan saya, macam ni lah, nak lari aku tak tahu nak lari mana. Kau hantarlah aku mana-mana. Dia kata jangan, kau duduk rumah aku. Dia tak nak kau terlibat. Akhirnya fikir akhirnya tolong hantar balik polis. Terus menyerah diri. Dia kata betul ni nak menyerah ni. Hantarlah balik polis, tak apalah, saya pasrah. Aku dia hantar balik polis Bandar Baru Bangil. Saya segari. Saya kata saya nikah lah, tak apalah. Kita tahu situasi kita macam mana, kita tahu apa yang berlaku, kita bukan berniat nak melakukannya. Dengan polis ni saya cerita habis lah. Tak ada apa dah, saya nak sindung kan, tak apalah harapnya. Dari mana kan masa tu? Kita bukan berarti nak berlari mana-mana tempat, tak tahu. Jadi saya kata, okeylah hantar aku segari. Tu saya segari. Wow. Dan bermulalah episod di penjara. Okey, selepas itu memang bermulalah hukuman penjara 10 tahun, tapi kalau nak ikutkan kiraannya 6 tahun 10 bulan. 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. Saya nak tanya, selepas keluar, selepas dibebaskan, dan saya percaya hukuman tu pun sebagai satu peluang kedua yang diberikan oleh Allah SWT, sebab ada di antara anggota Al-Maunah yang dijatuhkan hukuman mati. Jadi apa yang sebenarnya terdetik di hati Tuan Khairul kita selepas dibebaskan? Apa yang aku nak buat kepada masyarakat? Satunya nak berhadapan dengan mereka, satu lagi mungkin nak membalas balik kan segala persepsi negatif yang dilemparkan kepada anggota Al-Maunah itu sendiri. Pertamanya, kat dalam lagi saya dah berniat, berhasrat untuk menulis buku. Sebab saya rasa dengan buku adalah satu medium untuk menyampaikan kita punya apa yang terpendam, apa yang tersirat, apa yang kita rasa kita perlu terangkan kepada masyarakat. Cuma masa tu medium kita fikir buku lah. Zaman tu, masa saya hari pertama saya sampai rumah tu, ada jiran yang datang. Antara pertanyaan dia tanya pada saya, macam mana boleh duduk dalam penjara? Dia tak percaya kita boleh duduk dalam penjara. Macam mana hadapi hukuman tu, tempoh hukuman tu. Sebab saya secara jujurnya, kalau saya fikir balik, saya sendiri pun heran macam mana aku boleh hadapi hukuman penjara. Sebab kita tak pernah kalau orang yang biasa buat jenayah, dia dah terbayang sebelah kaki dia dalam penjara. Tu orang yang dah biasa buat jenayah. Ini apa yang saya sembang dengan bandar di kalangan banduan lah. Dia orang tahu silap langkah ke dalam. Jadi kita ni tak pernah buat jenayah, tak pernah terfikir nak buat jenayah. Jadi bila Allah takdirkan saya masuk ke dalam penjara, tu orang yang menjadi pelik. Dia yang kenal-kenal dengan kita lah bila bebas kan. Yang macam mana boleh hadap hukuman penjara. Pada mula saya tak tahu nak jawab macam mana. Akhirnya satu ungkapan saya kata, mungkin doa mak saya. Sebab mak saya yang sentiasa mendoakan, sentiasa dia tahu anak dia macam mana. Mak masih ada? Mak masih ada, mak saya masih. Ketika sambutan keluar daripada penjara tu macam mana mak? Masa saya keluar penjara, mak saya tak pergi. Dia kata dia nak tunggu kat rumah, nak siap-siap kat rumah ni. Yang sambut saya makcik saya, dengan ada pakcik pun ikut juga. Ramailah pakcik-makcik sambut kita macam kita ni baru balik dari Mekah je. Sampai di rumah, saya kata saya nak peluk mak saya. Saya dah lama tak peluk, saya lama tak salam. Sebab kalau kita ada perjumpaan di penjara, cermin je. Kita mana boleh dapat sentuhan mak kita. Sebenarnya sentuhan tu satu nikmat. Tapi Allah tahan nikmat dapat sentuhan mak kita masih ada. Kita nak dakap tu, kita nak cium tu, tak dapat. Selama 6 tahun 8 bulan saya tak dapat nak cium tangan dia, saya tak dapat nak peluk dia. Lain beza. Tu satu nikmat. Saya kata sampai rumah saya kata saya nak jumpa mak, saya nak peluk kau kuat. Sampai saya dapat saya rasa macam tak lepas saya peluk. Bila dah dapat jumpa tu saya peluk. Ya Allah, nikmatnya selama ni Allah tahan nikmat ini. Kemudian di dinding tu ada satu tulisan yang besar makcik saya buat, selamat pulang Along. Kat meja terhidang makanan yang dah lama saya tak nak makan.
Iaitu kegemaran saya lontong mak saya. Lama tak dapat makan. Mak saya kata, Allah kubusnya dong, kubusnya. Kubus dah mak makan dalam apa benda dia nak makan kan. Itu nikmat. Saya tak tahulah nak apa yang nak cerita pun tak tahu. Sampai satu ketika, masa dalam penjara, saya fikirkan, aku ni sempat kebebas. Sebab dalam masa dalam penjara, saya pernah sakit. Dan saya fikir, saya tak, yalah dalam penjara agak banyak kekangan untuk kita mendapatkan rawatan yang baik kan. Saya kata mungkin aku tak dapat bebas. Waktu fikir sedih je. Tak dapat lagi nak salap tangan mak. Tak dapat lagi nak cium mak. Tak dapat lagi nak merayakan hari raya. Itu momen tu yang paling kita cukup terasa hari raya kan. Rasa tak dapat aku. Tapi Alhamdulillah Allah beri. Allah beri balik nikmat yang ditahan tu. Bebas, nikmat bebas tu diberi balik. Tu yang kita sangat hargai lah. Saya sangat hargai. Tu saya kata pertamanya saya nak buat buku. Peringkat pertama saya nak buat buku. Tapi peringkat mula saya tak tahu nak menulis. Saya tak ada kemahiran menulis. Akhirnya kenal dengan isteri. Kakak dia penulis novel. Saya cerita, Kak, saya nak buat buku tapi tak pandai menulis. Tak apa kakak tuliskan. Sebenarnya buku saya ni buku yang kedua lah. Cerita kisah saya. Satu kakak saya tulis dalam bentuk novel. Tajuk dia Lelaki Tak Bersalah. Dan itu novel tebal novelnya. Tapi kita ni sebagai orang kata diri sendiri ni kata, ya, aku nak nulis sendiri lah daripada tangan. Akhirnya masa PKP tahun 2000, situ bermulanya saya menulis. Okey, selepas buku, ada tak pihak yang nak memfilmkan cerita ni? Baru-baru ni saya telah dilamar. Saya dilamar. Sudah dilamar? Okey. Mauilah lamar. Dia ya alhamdulillah saya memang saya memang berhasrat supaya kisah Al-Maunah ni difilmkan. Sebab kita tahu masyarakat ada yang suka membaca, ada yang tak berapa nak membaca. Tapi cara mesej yang nak kita sampaikan dengan media apa? Antaranya media sosial ataupun dengan filem. Kan? Kalau kita tengok cerita Mak Kilau boleh boom kan, sehingga membangkitkan semangat orang Melayu naik balik kerana filem. Saya rasa Maunah ni boleh satu medium yang boleh memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa banyak benda yang kita boleh ambil iktibar dari kisah ni. Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk terima kasih. kongsian hari ini. Sangat-sangat Terima kasih hebat. kerana sudi saya menjemput saya propose. Masya Allah. Sangat-sangat berharga. Bukan senang nak dapatkan. Dan moga selepas ini banyak sumbangan yang positif yang dapat Ustaz share dengan masyarakat di luar sana, insya Allah. Ya. Dan kita jumpa lagi dalam segmen Inspirasi seterusnya. Assalamualaikum.